sunnati sunat ayyamil bid, hari-hari putih lillahi ta'ala. Ataupun kalau tak hafal lafaz Arab tu, cakap Melayu je lah, niat. Aku puasa sunat hari putih. Dah. Kerana Allah Ta'ala. Kalau kita pilih pandangan-pandangan lain yang tadi ni, yang sampai ada 7, baki ada 6 lah. Paling selamat bagi saya, ya, carilah hari Isnin, hari Khamis. Dah tentu ada niat dia kan. Itu paling selamat. Aku puasa je lah. Aku berpuasa sunat hari putih. Kalau dah siang hari kan. Siang hari puasa sunat, boleh puasa siang hari lepas subuh. Dia tak macam puasa fardu. Tak adalah hari esok tu dah hari, dah kita dah masuk hari tu. Okey. Jadi itulah niat yang terpilih lafaznya. Habis. Selanjutnya, barang siapa. Ini bab baru pula, ataupun poin yang ketiga, berkenaan Quran. Jadi solat sunat dah habis, puasa sunat dah habis, Quran pula, yang hukumnya juga sunat membaca. Ya. Selanjutnya, barang siapa telah membaca 100 ayat setiap hari, maka dia telah menunaikan hak membaca Al-Quran. Tentang bacaan Al-Quran yang lebih utama adalah membaca Al-Munjiatus Sab'ah, 7 surah penyelamat. Apa dia? Surah As-Sajadah, Surah Yasin, Surah Fussilat, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Hashr, Al-Mulk. 7 surah ni, dia ada satu nama dia, gelaran dia, Munjiatus Sab'ah, 7 surah penyelamat. Hendaknya setiap pagi dan petang juga membaca masing-masing 3 kali surah Al-Hadid ayat 1 hingga ayat 3, surah Al-Hashr ayat 22, 23, dan disempurnakan dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau kita panggil 3 Qul. Bagaimanapun yang lebih utama, ini yang paling baik sekali, adalah sekiranya seseorang itu menjadikan bacaan Al-Quran untuk ibadah sebagai budaya bacaan seharian secara berurutan. Ini paling baik. Sehingga diusahakan setiap minggu atau 2 minggu berjaya khatam 30 juzuk. Yang paling baik, jangan pilih-pilih. Baca daripada awal Al-Fatihah, naik Al-Baqarah, lepas tu masuk Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, kan? Al-A'raf, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah, naiklah. Surah Yunus, Surah Hud, Surah Yusuf, Surah Ra'du, Surah Ibrahim, An-Nahlu, Al-Hijr, sampailah Al-Isra' juzuk 15, Kahfi, naik sampai habis. Lepas itu ulang lagi, habis. Ulang lagi, habis. Mana jadi budaya dia macam tu. Bab khatam terpulanglah. Mungkin ada seminggu tu lajulah kan. Ada 2 minggu, ada yang 3 minggu. Kalau macam Ramadan sebulan tu kira selesa lah. 1 hari 1 juzuk. 1 hari 1 juzuk.
Itu pun ikut keselesaan, kelapangan masing-masing, kemampuan. Tak sama. Ya. Nah, selalunya anak-anak kita, cucu-cucu kita yang alhamdulillah kita hantar tahfiz, yang dia orang istiqamah menjaga Quran, itu lagi tak boleh berenggang. Satu hari sejuzuk tu dah paling busuk lah. Ada yang 2 juzuk, ada yang mengulang satu hari 3 juzuk. Kalau 3 juzuk, 10 hari khatam. Sebulan 3 kali dia khatam. Kalau satu hari 3 juzuk. Itu bagi budak-budak yang hafal. Dia yang dah lancar ni, 1 juzuk berapa minit? Kalau pengalaman tuan-tuan pernah buat tak? 1 juzuk tu hadap sekaligus mengambil masa berapa lama? Ataupun tak pernah ngadap 1 juzuk. Ambil sikit-sikit 2 helai. 1 juzuk biasa 10 helai kan? Kalau budak-budak tahfiz lah yang biasanya kita boleh uji kaji. Paling laju setengah jam. Saya sendiri kalau buat yang sedang-sedang 45 minit lah. 40 minit boleh habis 1 juzuk. Bila kita dah lancar. Ya. Jadi ikut atas keupayaan masing-masing. Kalau tak mampu buat begitu, barulah kita pilihlah macam tadi. Surah Sajadah, baca surah Al-Mulk, ataupun banyak surah-surah yang Nabi sebut. Ya, ada kelebihan-kelebihan kan. Terpulanglah. Ada orang surah Yasin, ada orang surah Waqiah, surah Ar-Rahman. Tak ada masalah, yang penting baca. Dan kita pula masing-masing ada surah favourite dia. Apa surah favourite kita? Semua favourite Quran, kalam Allah kan. Tapi ada yang kita Allah suka sungguh. Macam makanan kan. Semua sedap, tapi mana yang paling sedap? Favourite. Ya. Yeah. Okey. Tadarus, kita nak masuk Ramadan nanti kan. Tadarus ni maksudnya saling semak menyemak. Mesti melibatkan lebih pada seorang. Itu basic dia. Kalau baca seorang-seorang tak panggil tadarus walaupun bulan Ramadan. Kita ni asyik masuk Ramadan tadarus je istilahnya kan. Padahal kita baca Quran seorang-seorang kat rumah. Kita baca Quran seorang-seorang kat rumah tak nama tadarus. Itu namanya tilawah sahaja. Bacaan Quran biasalah. Tadarus sekurang-kurang 2 orang. Kita baca, kawan tu semak. Kawan tu baca, kita semak. Jadi waktu dia semak, dia dapat pahala semak tu. Pahalanya di situ. Kita pahala baca. Itu kaedah tadarus yang betul. Kalau kita buat grup WhatsApp, okey, orang ni baca 2 helai, si Polan baca 2 helai, Hajah tu baca 2 helai, tapi baca di rumah masing-masing. Itu tak nama tadarus. Itu tilawah, dapat juga pahala. Tapi tak dapat fadilat tadarus. Tadarus ni saling semak menyemak. Itu makna dia. Kalau orang tak ada semak kita, tak nama tadarus lah. Kalau ada semak, sekalipun cucu kita, dia mahir baca Quran, dia semak kita. Tadarus lah tu. Tapi penting dia semak. Cuma kalau kita buat grup, ramai orang kan, 5-6 orang. Tadarus. Ini pun satu budaya yang kalau boleh elak-elak. Waktu kita baca, kita bacalah. Lepas tu bila giliran orang tu, kita pun keluar. Pergi tandas, pergi isap rokok, pergi mengopi, mengetih dengan kawan nyembang dekat lobi surau masjid. Tak dengar pun. Ini budaya yang tak cantik bagi saya. Tadarus ni kena duduk lah. Walaupun bukan giliran kita, dengar. Dengar tu. Baru dapat fadilat tadarus. Dan kalau khatam, baru kita layak khatam. Sebab kita dengar. Kecuali memang sakit perut, tak upayalah nak kena pergi tandas juga kan. Ini dah jadi amalan pula, lepas dia baca je dia belah. Lepas tu dah nak habis-habis baru datang. Untuk apa tu? Jadi tadarus ni jagalah adab-adab dia. Duduk. Setahun sekali kan bulan Ramadan. Baru betul kita dengar. Sebab dalam ramai-ramai pun, ya, kadang-kadang ada yang terlepas pandang. Tak nampak apa kesalahan yang kawan kita baca. Mungkin kita perasan.
boleh dibetulkan. Itu maksud tadarus. Tapi kalau tak ada orang semak, dapat juga pahala. Tapi baca Quran sorang-sorang lah. Kan? Cuma nak namakan tadarus tu tak boleh. Itu nama tilawah sahaja, membaca. Membaca. Macam mana? Okey. Kalau kita lihat Nabi banyak membaca Quran dalam solat sunat qiyamul lail. Itulah masa. Siang dah berdakwah, siang dah berperang, siang dah mengurus itu, mengurus ini. Malam itulah. Malam itulah yang sampai bengkak-bengkak kaki, yang pernah para sahabat ikut sembahyang sunat, lepas tu sahabat pun mufaraqah, tak larat nak ikut kan, satu rakaat sampai satu surah kan. Jadi masa Nabi ni banyak digunakan waktu malam, dan memang ulama bincang bacaan Quran ni nak bagi dia lagi cantik lah, dibaca dalam sembahyang. Bacaan Quran yang paling baik ialah dibawa dalam sembahyang. Kita tak lalulah, kita pun tak biasa benda macam tu kan. Sahabat-sahabat Nabi pun terdidik sebegitu. Terdidik. Makna kata malam tu dah tentu lubuk dia. Lepas tu Nabi dan para sahabat ni budaya dia asal ada masa lapang je. Kalau tak ada kerja-kerja yang mendesak, masa tu baca. Bacaan Nabi memang daripada awal habis, ulang balik bacaan. Lepas tu kadang-kadang Nabi dah baca semua ikut turutan. Lepas tu ada surah-surah yang Nabi lebihkan. Contohnya kita dengar hadis, Nabi akan baca surah Sejadah dengan surah Al-Mulk sebelum tidur kan. Itu dah jadi rutin pula. Surah Kahfi 10 ayat pula. Jadi masa mereka, generasi sahabat dan Nabi penuh dengan bacaan Quran. Ya ji. Dia tak dapat pahala menyemak mendengar tadi tu. Kan? Tapi masih ada pahala lah baca Quran. Kan? Saya ni lebih suka pegang pandangan yang kita lebih kepada meraihkan kan. Kalau kita nak condemn, boleh je kamu ni Mika ni asyik datang lewat je, ustaz kata tak dapat pahala tu. Dia duduk dalam majlis tu pun dah bagus dah kan. Lepas tu dia baca. Kita ambil yang paling baik lah. Ya. Okey. Di sini dulu kita pernah kongsi tak silap kuliah kita teknik hafalan Quran kan, ada kan? Pernah satu ketika masa tu nak Ramadan ke apa. Sebab bulan Ramadan ni mungkin semangat Quran tu lain macam sikit. Di samping kita baca tadarus, mungkin kita boleh sambung balik hafalan-hafalan yang terbengkalai kan. Tengok macam mana dia punya pergi tu. Ya. Sebab apa? Petua nak boleh baca Quran hari-hari. Macam apa petua ustaz? Petuanya niat hafal. Bila dah hafal, kena baca hari-hari. Tak boleh tinggal. Ya. Baik. Ataupun kalau kita baca, selalu dah baca pun insya-Allah betul-betul lancar kan. Memang contoh kita baca surah Al-Mulk, tak biasa baca, kali pertama baca Allah merangkak-rangkak eja sana eja, tapi dah lama lancar Al-Mulk tu macam di mulut je. Ada masjid-masjid surau yang habis main isyak kan, sebelum nak balik tu dia baca surah Al-Mulk, kita dah boleh follow dah, kita rasa seronok dah, lancar dah. Kita dah lalui perik jerih macam mana nak membetulkan makhraj sifat huruf apa sebelum ni kan. Tahu-tahu dah alhamdulillah Allah bagi. Dia kena berterusan, kena selalu main, kena selalu berdampingan Quran ni.
Okey. Baik, saya pernah jumpa ada tempat-tempat masjid surau bulan Ramadan yang mereka bagi tahu saya, Ustaz, kami ni malam 15 ni dah khatam dah. Maknanya dia target sebulan 2 kali khatam. Ni grup tadarus ni. Jadi saya cadangkan, alhamdulillah bagus, cantik tu. Cuba satu sesi lagi buat terjemahan. Kan? Satu sesi dah khatam dah baca dah. Tapi macam tadilah Haji sebut, kepahaman. Kita baca dah bertahun-tahun tapi tak faham-faham kan. Cuba kita buat satu sesi pula, seorang-seorang baca terjemahan. Itu kalau boleh dipersetujui lah oleh kita punya ahli jemaah kan. Kalau tak ada berlaku sedemikian, pandangan saya ialah, satu, kita tadarus dengan grup di masjid surau ataupun jemaah kita. Satu lagi, kita punya sendiri di rumah. Kalau bagi yang ada masa lapang banyak, buka lah. Tadi aku tadarus di masjid juzuk 1 kan, Al-Baqarah. Balik rumah tu ada masa, buka terjemahan. Mungkin tak sekali hadap, ambil 15 minit, lepas tu lagi 15 minit, ada masa-masa tengok pula. Itu kita punya peribadi. Itu lagi baik. Dan memang Quran ni dari sudut aulawiyat, bukan afdal, aula. Aulawiyatnya, memahami lebih baik daripada membaca. Baca bagus daripada tak baca kan. Tapi kena upgrade lah. Ataupun kita boleh mulakan surah-surah pilihan. Nak 30 juzuk tu kadang-kadang bercinta juga. Kecuali orang yang betul-betul hebat istiqamah, okey. Tengok surah-surah pilihan lah. Surah Sajadah. Sajadah ni tiap-tiap Jumaat dengar. Subuh kan. Apa je cerita. Tengok baca. Ya? Surah Al-Mulk. Target surah pilihan dulu. Ataupun masa itulah kita buka balik kitab-kitab tafsir yang kita mengaji kat surau masjid kan. Ada kuliah-kuliah tafsir kan. Ustaz-ustaz bawa. Perangat balik. Oh, ni cerita dia, ni cerita dia. Ya. Okey. Apa lagi? Setiap orang mukmin yang sejati tentu yakin bahawa membaca Al-Quran adalah satu amalan yang sangat mulia. Al-Quran juga sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, sama ada dikala senang, apatah lagi ketika ditimpa musibah, ketika ada masalah. Quranlah terapi dia. Terapi. Kalau kita tak mampu baca Quran pun, waktu ada masalah serabut, dengar bacaan Quran. Sekarang ni senang kan? Dengar bacaan Quran, memang dia boleh meredakan sikitlah kita punya gelora-gelora musibah yang dihadapi itu. Bahkan kalamullah itu juga merupakan satu penawar yang paling baik bagi orang yang sedang resah dan gelisah jiwanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya hati itu boleh berkarat sebagaimana besi yang boleh berkarat. Lalu sahabat bertanya, apakah penawarnya ya Rasulullah? Kalau dah berkarat macam mana nak buat? Nabi jawab, penawarnya adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi hati kita ni mudah berkarat lah. Berkarat dengan nafsu, berkarat dengan dunia, berkarat dengan macam-macam kelalaian. Jadi perlu dibersihkan dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Pada suatu hari seorang sahabat iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang lelaki yang mengadu bahawa ia sentiasa gelisah, risau, tidak tenteram jiwa dan bercelaru fikiran. Yang ni siapa-siapa pun akan lalui kan. Normal lah. Budak muda kata jiwa kacau. Dia jadi serabut, jadi libang-libu, tak tentu hala. Buat itu tak kena, buat ni tak kena. Sampai satu tahap kadang-kadang rasa nak hentuk kepala kat dinding. Macam-macam hair lah. Kan? Jadi lelaki ni datang mengadu dekat Ibnu Mas'ud untuk dapatkan nasihat. Kemudian yang bagusnya bila kita ada masalah, minta nasihat orang, jangan pendam. Jangan berkurung dalam bilik. Itu nanti syaitan lah. Syaitan lah nyucuk-nyucuk.
Itu yang suruh terjun bangunan lah apa hal macam-macam. Pergi jumpa orang soleh, minta dia doakan kita, minta dia bagi nasihat. Dia kena begitu. Jangan pendam. Jadi apa nasihat Ibnu Mas'ud? Pergi kepada 3 tempat. Kemudian beliau menasihatkannya agar lelaki itu pergi ataupun datang ke 3 tempat. Pertama, tempat orang membaca Quran. Dengan memperhatikan maknanya dan mendengarkan baik-baik bacaan tersebut. Atau nak cantik lagi, dia sendiri baca. Kalau dia tak mampu baca, dia dengar. Dengarlah kaset ke YouTube apa yang ada dalam handphone yang kita download tu. Senang sekarang kan. Dengar. Sambil dengar tu minta doa, ya Allah bagi aku tenang ya Allah dengan kalam Al-Quran ni, kalam mukjizat. Minta bagi aku tenang ya Allah. Ya. Yang kedua, boleh juga pergi majlis ilmu atau tazkirah, majlis-majlis tazkirah yang mengingatkan hati kita kepada Allah. Kita stres ni kadang-kadang putus asa, kecewa dengan dunia selalunya kan. Duk tumpu dunia, fokus dunia. Bila tak dapat sesuatu atau hilang sesuatu, itu yang datang stres tu. Ya. Betulkan balik dengan mengingati Allah, mengingati akhirat, ingat mati. Dan yang ketiga tu tempat yang sunyi, pergi tempat sunyi, tempat tenang. Dan di sana ia beribadah. Ataupun kalau tak beribadah, dia bertafakur, berfikir. Kan? Ataupun orang kata apa, ambil angin lah, release tension kejap, ambil masa. Kadang-kadang stres ni boleh diredakan dengan memberi masa. Dah reda tu, okey. Ya. Pergi tempat sunyi. Macam bulan Rejab hari itulah. Ya, bulan Rejab kita sambut Isra' Mi'raj kan, biasa sangat dah dengar. Kenapa Allah bawa Nabi Isra' Mi'raj? Banyak sebab. Salah satu, masa tu Nabi tengah stres. Sampai dipanggil tahun kesedihan. Ada tahun kesedihan tu. Kita pun sepanjang hidup, mungkin kita sendiri yang tahu mana tahun kesedihan kita. Tahun bila? Tahun 2000 ke, tahun 90-an ke, 80-an. Kita ada tahun yang sedih sangat. Kadang-kadang bertimpa-timpa. Ya, Siti Khadijah meninggal, lepas tu Abu Talib ni tu bertimpa-timpa. Dakwah pula lagi teruk, kena tekan. Bertimpa-timpa tu. Jadi Nabi atas kapasiti manusia juga sedih, stres. Ya, rasa macam kecewa, ralat, putus asa. Allah bawa Nabi berjalan. Jadi Isra' Mi'raj tu hadiah, percutian, package istimewa Allah beri kepada Nabi. Macam inilah, pergi ke tempat sunyi, tempat tenang, berjalan, bawa. Ya. Tengah-tengah malam tengok bintang, layan itu, pergi tengok sungai lah apa. Tak ada masalah. Ya. Ada orang, kalau jiwanya tak kuat, dia pergi kelab malam. Dia cari ketenangan di situ. Pergi karaoke, nyanyi lagu jerit kuat-kuat. Ya. Kita pergi masjid, cari Quran. Itu yang paling baik. Sebaik saja tiba di rumah, lelaki tersebut pun mempraktikkan apa yang telah dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kepada dirinya. Dia mengambil wuduk dengan baik dan membaca Quran dengan penuh khusyuk. Sebaik sahaja selesai membaca Quran, dengan serta-merta hati dan jiwanya berubah menjadi tenang, menjadi tenteram dan damai. Dia dapatlah kekuatan tu kan, Allah bagi. Ambil wuduk tu, pada start wuduk tu lagi dah ambil wuduk elok-elok dengan adab-adab dia. Ya. Okey, habis. Kemudian muka surat 1109 tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang keutamaan dan kelebihan membaca atau menghafal Quran. Banyak hadis-hadis sahih yang menerangkan perkara tersebut. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW seperti mana berikut yang bermaksud. Dia tak bawa matan dia, terjemahan je. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, perumpamaan orang mukmin
Orang yang betul-betul beriman, yang suka membaca Quran, perumpamaannya seperti apa? Seperti buah utrujah. Buah utrujah ni baunya harum, baunya sedap, aroma bau dia tu memang feeling habis. Ya, sedap, menusuk. Dan rasanya pula sangat lazat. Jadi bau sedap, rasa pun sedap. Tu paling baiklah. Orang mukmin yang kurang ataupun yang jarang-jarang membaca Quran adalah bagaikan buah kurma. Ni nak masuk Ramadan, buah kurma Yusuf Tayyub dah keluar belum iklan? Buah tamar, baunya tidak begitu harum tetapi rasanya sedap. Lepas tu banyak khasiat pula kan. Okey, 2 dah. Yang ketiga, orang munafik pula yang suka membaca Quran. Ibarat sekuntum bunga, baunya harum namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak suka membaca Quran bagaikan buah hanzalah. Bau pun tak ada, rasa pula pahit. Boleh tengok Sahih Bukhari dengan dia punya syarah-syarah yang mungkin lebih panjang dan detail. Tapi yang mudah untuk kita faham melalui hadis ini, apa dia? Ada orang munafik yang suka baca Quran. Bahkan hafal Quran. Ya, tapi dia hafal tu bukan untuk nak dapat pahala ibadat ke, nak dapat redha Allah ke. Dia ada benda lain, niat lain. Dia ada munafik. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau orang munafik pun gagah-gagah boleh hafal Quran atau baca Quran, dia pura-pura suka baca Quran, padahal dia bohong je. Apatah kita yang insya-Allah mudah-mudahan tidak termasuk dalam golongan munafik itu.